Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca sebuah kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi واستنى بسنته ومن سار على نهجه ودعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة كما قال. أما بعد. Alhamdulillah, al-fadhil wal imam buatan kuasa dan penulisan surah Al-Kahfi. Seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari nikmat sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat dan nikmat Islam. Yang kedua, kita bersyukur juga kerana kita diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperolehi kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang yang besar melalui Ramadan. Kerana dengan Ramadan ini merupakan peluang yang besar yang boleh memanjangkan umur kita. Umur kita memang macam tu dah, sebagaimana telah ditentukan oleh Allah, tak lagi pada umur Nabi juga 60, 70, 80 umur kita. Dan itu mungkin adalah umat yang terpendek umur, tetapi kita boleh menjadi umat yang terpanjang umur dari segi umur kebajikan. Umur masa memang pendek lah. Yang mana kalau kita ambil umur kita ini 60, 70, 80, kita letak di akhirat. Satu hari di akhirat kita hanya hidup setengah jam. Tak lama, setengah jam je. Tapi setengah jam ini penting menentukan kehidupan selepas itu sampai bila-bila. Setengah jam inilah menentukan nasib kita, baik kita, bahagia kita di syurga kita dapat redha Allah untuk kehidupan yang tak tahu dah berapa juta tahun, berapa bilion tahun ataupun trilion tahun, kerana dia tidak ada penghujung. Setengah jam menentukan. Setengah jam ini juga menentukan celaka kita. Kalau tak kena kaya, tak kena gaji kita dalam kehidupan yang amat panjang. Jadi umur kita pendek, tetapi umur kebajikan kita boleh jadi panjang. Bila masuk bulan Ramadan, capur dengan 83 tahun. Itu baru malam Lailatul Qadar. Tak masuk lagi dengan amal-amal lain. Bermakna boleh mencecat sehingga 4,000, 5,000 sampai 10,000 tahun. Dari segi umur kebajikan kita, kerana peluang yang telah diberikan oleh Allah. Jadi kita gunakanlah ruang ini dan peluang ini sebaik mungkin, insyaAllah. Jadi dalam kesempatan yang ringkas, jangkauan sekitar dalam setengah jam lebih ataupun dekat-dekat 40 minit lah. Kita cuba tengok sedikitlah sebanyak bagaimana beberapa mutiara kata yang boleh memberi faedah atau manfaat kepada kita. Jadi pada tahun ini lah cari kitab sebenarnya. Ada beberapa kitab yang berkaitan dengan fadail. Antaranya di kitab Al-Jawharul Mawdu'. Al-Jawharul Mawdu' tapi tak sesuai, kerana kita bukan tak sesuai untuk kita,
tak sesuai dengan masa. Kita terlalu banyak hadisnya, tapi masa yang kita ada lebih dalam sekitar 6 kali, begitu je, atau 7 kali. Yang kedua ni adalah kitab Al-Fawaid Al-Bahiyah, barangan karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Juga panjang, jadi anak pun pilihlah yang senang. Yang pertama senang untuk anak plastik. Sebab dia pendek, bukan pendek, sebab dia kita nak satu tajuk, boleh kita terus copy. Jadi kalau yang tu dah 20 muka surat kita tajuk, jadi payah. Jadi anak pilihlah ada kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang kita ambil bahagian akhir. Ada dua yang anak banyak rujuk pada kitab Dalilul Falihin, syarah pada Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh dan disyarah oleh Ibnu Adlan. Jadi kita mulakan dengan kitabul ilmi, dan insyaAllah kita akan cuba teruskan juga dengan kitab tahmid alhamdulillah, selawat kepada Nabi dan beberapa zikir dan doa-doa, dan kalau sempat perkara-perkara yang sebahagiannya ditegak di dalam agama, khususnya berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan perilaku kita, itu kalau sempat kita keadaan. Jadi kita ambil dari sini. Anak-anak tak pasti sama ada sudah ada kuliah tentang kitab Riyadhus Shalihin atau tidak ada, tapi yang pastinya kita tak sampai ke sini lagi. Sebab kita start dah bahagian 1/3 akhir. Okay. Jadi insyaAllah kita cuba manfaat, kita cuba ambillah baca beberapa hadis-hadis yang terdapat di sini, begitu ayat Quran, dan kita cuba kupas dan kurai secara ringkas supaya sedikit sebanyak boleh memberi pemahaman kepada kita. Kerana penting dalam kehidupan kita ini, kita sebut tentang kita jadi orang yang dipandu oleh agama. Kita menjadi orang yang hidup dengan hidup agama. Kerana dua sebab yang amat menguntungkan kita. Sebenarnya kita jadi orang yang baik ini peluang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana malam Lailatul Qadar, sebagaimana peluang-peluang yang hebat yang telah dijanjikan oleh Allah. Karena dua perkara kita akan dapat, sama dengan Ramadan, sama dengan Lailatul Qadar, sama dengan kelebihan-kelebihan lain. Yang pertama ialah amal soleh kita sentiasa masuk dalam akaun kita. Masuk. Ini terbuka pintu syurga. Yang kedua adalah dosa kita sentiasa diampun oleh Allah dengan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu panduan agama. Kita perlu mengetahui halal haram, perlu mengetahui apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kena kasih kepada agama, kena sayang kepada agama supaya hidup kita dipandu oleh agama. Jadi kalau kita benci kepada agama, kita kalangi kepada agama. Sebagaimana dalam pertemuan sebelum ini telah disebut, pentingnya pandangan kita terhadap agama. Bagaimana kita memandang agama, begitulah hidup agama kita. Ada 3 jenis orang yang memandang agama. Yang pertama, dia melihat agama ini menyusahkan dia. Agama selalu nak rubu ataupun nak ambil masa tidur subuh. Dengan azan agama subuh. Jadi kita nak tidur lagi. Ambil harta kita, bila masuk bulan Ramadan kena bayar zakat fitrah. Bila duit kita yang kita cari lentik nak kena keluarkan zakat lagi. Zakat pendapatan, zakat harta kita, zakat perniagaan, zakat perhiasan. Jadi kita kata susah. Sebab apa? Sebab agama ini tak ada kerja lain. Nak ambil lagi. Dan nak ambil nikmat mulut kita makan. Sampai kita tak makan pada siang bulan Ramadan. Jadi kalau beginilah kita pandang agama, hidup agama kita pun macam itulah. Kita akan benci, tak suka, akan lari pada agama. Sebab bagi kita agama ini menyusahkan kita. Okey. Itu kategori pertama. Kategori kedua, dia melihat agama ini bukan menyusahkan dia, cuma tak berapa penting. Sebab itulah dia cari agama masa dia nak cari dia. Bila dia cari, bila ada kematian dia carilah agama. Bila nak nikah nikah kahwin cari agama. Bila nak pindah rumah baru cari agama. Takut ada panggil orang semayang, dia tak semayang. Okey, jadi kalau beginilah kita cari agama, hidup agama kita pun macam itulah. Okey. Yang ketiga ni adalah
dia merasakan penting agama dalam kehidupannya sebagaimana pentingnya nyawa. Dalam bab ini Imam Nawawi kata orang beriman kena duduk pada bahagian. Dia akan jaga agama kerana dalam agama ini sememangnya seumpama nyawa menyelamatkan kita, penting untuk kehidupan kita, sebab tanpa panduan, tanpa tunjuk ajar daripada agama menyebabkan kita hidup bercakap-cakap. Sebab dosa ni benda yang agama larang. Dan dosa ini mudarat. Jadi dengan kita jadi orang yang patuh, yang baik ini, dia untung dunia dan akhirat, dan untung dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana dalam konteks kita sebagai seorang Muslim ada dua perkara. Hidup yang menjadi hidup kita ini hidup yang berjaya. Yang pertama ialah dosa kita sentiasa diampun oleh Allah. Hanya menjadi orang yang baik, orang yang berpegang teguh dengan agama. Yang kedua, pahala kita sentiasa masuk dalam agama, walaupun mungkin kita sudah mati, walaupun mungkin kita sedang tidur. Okey. Jadi yang pertama tadi, dosa kita sentiasa diampun oleh Allah. Ini disebut dalam satu hadis. Bagaimana riwayat daripada Imam Muslim umpamanya menyebut as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahunna majtanabal kabar. Sembahyang 5 waktu selang masa-masa itu, ataupun di antara Jumaat hingga Jumaat, antara Ramadan hingga Ramadan, mukaffirat, Allah akan ampun dosa, boleh mengampun dosa kita, boleh dikafarah, dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ialah ada satu syarat, majtanabal kabair, selagi mana ia menjauhi dosa besar. Jadi menjauhi dosa besar ini sifat asasi manusia, sebagai sifat asasi kita sebagai orang beriman. Itu gampang. Sebagian ulama dia tambah lagi. Syarat keduanya ialah sebagaimana disebut tadi, sembahyang 5 waktu, Jumaat, Ramadan. Bermakna semua ini benda yang wajib. Jadi untuk dapat kafarah dosa kita yang berterusan, kena jadi orang yang baik dengan dua perkara tadi. Yang pertamanya ialah hendaklah menjauhi dosa besar. Tapi kalau buat dosa cepat-cepat bertaubat supaya masuk dalam kategori menjauhi dosa besar. Yang kedua ialah melaksanakan yang fardu, yang wajib. Solat 5 waktu kena jaga, Jumaat kena jaga bagi lelaki, Ramadan. Jadi dengan kita jaga dua perkara asasi kita itu, kita akan dapat diampun dosa berterusan oleh Allah di antara selang-selang sembahyang 5 waktu, antara subuh hingga zuhur. Allah bila-bila masa saja, tak tahu bawahnya, tapi sentiasa dihapuskan oleh Allah terhadap dosa-dosa kecil itu. Antara zuhur hingga asar, asar hingga maghrib, maghrib hingga isyak, isyak hingga subuh, kita tidak tengah tidur, tapi Allah pergi padam dosa kita. Ini satu peluang besar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah pahala berterusan masuk dalam akaun kita. Bagaimana kita menjadi orang yang baik, orang yang berpegang teguh dengan agama. Jadi dalam kategori ini umpamanya, bagaimana kita melihat ada 3 situasi. Orang datang kepada kita bertanya tentang Islam, berminat dengan Islam, tanya kepada kita, cuba tuan cerita kepada saya tentang Islam. Mudah-mudahan terbuka pintu hati saya untuk masuk Islam. Jadi kita pun oleh kerana kita ini dah melihat agama ini amat penting kepada kita sebagaimana kategori ketiga tadi. Macam nyawa kita akan jaga agama. Kita yakin dengan agama, mengaji nak tahu kehebatan agama, menyebabkan kita boleh cerita kepada dia tentang agama, maka dia tertariklah dengan agama, maka dia menerima Islam. Ataupun kalau dia tak apa faham, dia faham dengan Islam. Melaksanakan amal-amal sebagaimana seorang Muslim yang taat, yang patuh kepada Allah. Ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man da'a ila hudan ataupun ila khair, ad-dalu 'ala al-khairi. Ad-dalu 'ala al-khairi. Adik benda. Man da'a ila hudan kana min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Kat sini pun ada hadis yang kedua, riwayat dari Imam Muslim. Man da'a ila hudan kana min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Sesiapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia akan dapatkan kebaikan tersebut sebagaimana orang yang diajar itu melaksanakan kebaikannya, tidak berkurang sedikit pun. Jadi berdasarkan pada hadis ini, para ulama
Ada dua pandangan. Yang pertama, bagaimana Imam Qurtubi menyatakan memang dia akan dapat sebiji sebagaimana kata Allah. Karena kita lah dia dapat hidayah. Karena kita lah dia masuk Islam. Karena kita ajar dia. Karena kita jelaskan, beri penerangan kepada dia, berdakwah kepada dia, cerita sedikit sebanyak tentang Islam, dia masuk Islam. Dapat hidayah dia itu kerana kita. Karena kita dengan izin Allah beri hidayah kepada dia. Maka kebaikan, sebagaimana kebaikan yang dia buat, yang telah dijelaskan oleh Imam Qurtubi, kita akan dapat macam dia buat. Kalau dia dapat 10 kita dapat. Dapat 100 kita dapat. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kaya. Manakala Imam An-Nawawi menyatakan tak semestinya demikian, tapi pasti kita dapat. Tidak ditentukan berapa orang, tapi pastinya kita akan dapat. Karena Allah SWT telah menjanjikan siapa yang tunjuk orang, buka jalan kepada orang, dia akan dapat kebaikan sebagaimana orang itu. Bermakna berapa banyak kita dapat. Masuk akaun kita, kenapa dia masuk Islam ataupun dia tak semayang sebelum ni contohnya, kerana nasihat kita dia semayang. Dia jadi baik, melakukan kebaikan kerana kita sedikit sebanyak usaha kita menyebabkan walaupun kita mati, dia beramal dengan amal soleh, akaun kita masuk lagi. Kita kena cari akaun kita macam mana. Walaupun kita tak ada, berterusan masuk dalam akaun kita. Bermakna dengan dua perkara inilah dosa kita sentiasa diampunkan, pahala kita sentiasa masuk. Ini peluang besar yang dijanjikan oleh Allah. Walaupun umur kita pendek, setengah jam saja hidup di akhirat, tapi umur kebajikan kita kalau kena cara macam ni, dia jadi banyak. Jadi kita kena cari peluang. Kategori kedua nanti, kategori kedua yang pertama, orang tanya Islam kita boleh cerita. Kategori kedua, orang tanya Islam pada kita tak ingat, kita tak boleh cerita. Faham tapi nak cerita payah. Biasalah kan. Biasa kalau kita belajar ni, umpamanya api kita belajar. Kalau cikgu tanya, tok guru tanya, cuba cerita balik. Sangkut. Sebab apa? Sebab maklumlah ilmu ni macam tu. Dia kena masuk sikit lama bila dah mantap. Jadi barulah kita boleh jelaskan, boleh urang dengan baik. Tapi walaupun dia tak boleh cerita, tak boleh jelas, tapi dia pakar dalam diri, memiliki akhlak agama. Dengan akhlak yang baik, akhlak terpuji, akhlak yang cantik, menyebabkan walaupun dia tak boleh cerita, tak boleh jelaskan kepada orang, tapi dia jelas dalam bentuk lisanul hal disebut. Suri tauladan yang baik dalam dirinya, menyebabkan orang yang tengok akhlak perangai dia jadi suka pada agama, jadi cinta kepada agama, ataupun kerana kita lah dia mendekati agama, kemudian dia dapat hidayah. Sedikit sebanyak ada sumbangan kita, maka orang yang macam ni juga sentiasa akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas usaha dia menyebabkan orang itu dekat agama. Orang itu minat pada agama, tidak memusuhi agama. Bermakna tak rugi kita jadi orang yang baik, orang yang patuh, orang yang taat, orang yang berpegang agama. Yang ketiganya, yang ketiga ini bahaya. Yang ketiga ialah kerana kita jadi tak suka pada agama. Sebagaimana yang anda sebut tadi, orang yang melihat agama menyusahkan, maka sudah pasti dia tidak memiliki akhlak agama. Bila tidak memiliki akhlak agama, maka dosa boleh berlaku. Kenapa dosa ini? Bila kita jarang pegangan daripada agama, menyebabkan kita melakukan kezaliman, kita melakukan perbuatan keji, perbuatan jahat, menyebabkan orang yang dekat dah nak menerima agama, nak mendekati agama, kerana tengok akhlak kita lagi jauh, tak jadi nak mendekati agama, ataupun lagi tak faham kepada agama, lagi salah faham dia terhadap agama. Kenapa? Kerana akhlak kita, kerana perangai kita, kerana tindak tanduk kita, menyebabkan dia menjauhi agama. Orang macam ni juga dia ada saham, tapi saham itu. Kenapa? Kerana dia telah menghalang orang daripada agama. Jadi kena jawab di hadapan Allah, nak jawab. Kerana kita orang lain pada agama, kerana kita orang lain benci kepada agama. Bagaimana kita tengok Islam umpama, dia kata kalau aku tengok akhlak orang Islam, aku tak jatuh dia masuk Islam. Tapi bila melihat ciri-ciri Islam yang hebat dalam Quran, aku tertarik dengan agama, dengan Islam, aku masuk Islam. Jadi kategori ketiga ni memang tak untuk. Kenapa? Kerana kita terpaksa ambil dosa orang lain, terpaksa lah bertanggungjawab di hadapan Allah kerana kita menghalang agama. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab terang-terangan dengan sengaja, dengan niat menghalang orang daripada agama, kita ini mungkin tanpa sengaja, tanpa niat, orang lain daripada agama juga kita bertanggungjawab. Bagaimana kita nak menghadap Nabi di akhirat kelak, nak jawab di hadapan Nabi, sedangkan Nabi tinggal pada kita agama?
Nabi tinggal agama kepada kita. Kalaulah tak boleh nak kembangkan, tak boleh nak teruskan, tak boleh nak bawa pegang kita tegur nak agama. Tapi kita ni merosakkan agama. Merosakkan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kata kamu ni tak sepatutnya jadi umat, kita nak cari siapa? Sedangkan seluruh umat manusia cari Nabi. Seluruh umat manusia, bukan umat Nabi saja, seluruh umat manusia cari Nabi. Yang telah disebut oleh Fadliyah, umpamanya ada 5 bentuk syafaat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi. Salah satunya syafaat kubra, itu syafaat yang besar, yang agung, iaitu Nabi akan mohon kepada Allah supaya dipercepatkan tempoh hisab di padang mahsyar. Tak ada Nabi kan. Di saat Allah minta dengan Nabi Adam, Nabi katakan minta dengan orang lain. Minta dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh kata minta dengan orang lain. Sampailah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bermunajat minta kepada Allah. Seluruh orang cari Nabi, tiba-tiba kita umat Nabi tak nak terima kita. Nak cari siapa? Jadi tak selamat kita. Oleh sebab itulah berpegang teguh dengan agama ini, khususnya dengan panduan agama ini, menjadikan kita sentiasa mendapat kebaikan, iaitu dosa kecil kita sentiasa dihapuskan, dipadatkan oleh Allah, dan pahala kita sentiasa masuk berterusan. Kenapa? Kerana kita lah buka jalan kepada orang, menyebabkan orang dapat hidayah. Jadi kalau tak boleh kita sampaikan ilmu, tak boleh kita sebarkan ilmu, kita cuba tolong dalam bentuk yang lain, beri sumbangan, beri apa benda yang boleh kita buat, tenaga ke, harta ke, masa ke, dan sebagainya. InsyaAllah sedikit, walaupun sedikit, walaupun kita kata kecil, Allah tak pernah kata terlepas pandang untuk beri ganjaran yang berlipat kali ganda, yang begitu tingginya, begitu hebat kepada kita. Jadi terbukti dalam kehidupan kita. Jadi salah satunya ialah kita cuba untuk memahami agama. Okay. Jadi kita tengok sedikitlah dalam bab fi fadlil ilmi. Bagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi sebelum didatangkan dengan hadis yang berkaitan dalam bab ini, dalam kitab ilmu ini, dia baru dahulu beberapa ayat Al-Quran untuk menjelaskan kita. Jadi elok kepada kita panjangkan pemahaman kita dengan kita tengok dalam tafsir Al-Quran, dan juga kita tengok kalau lebih lagi dalam tafsir dengan Ar-Rahman ataupun tafsir lain sedikit yang lebih senang faham. Umpamanya dalam tafsir yang dikarang oleh Syekh Al-Dr. Wahab Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir, senang faham. Kita baca tafsir Munir, boleh baca seorang lagi pun tak apa, boleh, senang faham. Berbeza sedikit dengan tafsir lain. Umpama kalau tafsir Ibn Kathir, dia mungkin panjang sikit, huraian dia mungkin lebih tu lagi. Jadi tafsir Munir boleh. Ataupun nak baca juga dari segi bentuk tafsir semasa, fikrah, boleh baca terjemahan ada tafsir fi zilal al-Quran yang dikarang oleh Syahid Syekh Qutb, dan tafsir yang diterjemahkan oleh anda tengok bisa saja. Jadi boleh antara tafsir boleh, supaya persoalan Quran ini bukan kita nak baca saja, kita nak faham dan nak mengamalkan. Jadi kalau Sayyidina Umar nak hafal dan nak mengamalkan surah Al-Baqarah saja makan masa bertahun-tahun, jadi apa salahnya kita? Jadi kita cuba faham, tak boleh banyak ayat, sedikit saja. Jadi dalam bab di sini berkenaan dengan ilmu, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebut wa qul rabbi zidni ilma. Qala Allah taala dalam surah Al-Ayat 116, wa qul, katakanlah wahai Muhammad, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi zidni ilma, ya Tuhanku zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Yang kedua adalah Allah taala, qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Berkatakanlah Muhammad, adakah sama di antara orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Berbeza, jauh berbeza. Sebagaimana disebut tadi, bila kita tahu agama, kita memiliki akhlak agama, memang jauh berbeza. Kenapa? Kerana di antaranya kita sentiasa diampun oleh Allah, sentiasa diberi kebaikan. Tapi kalau tak tahu agama, tak suka pada agama, benci agama, kita sentiasa mendatangkan fitnah pada agama, kerana tidak memiliki akhlak agama. Okey. Kemudian dalam surah Al-Mujadilah disebut
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Bagaimana Allah SWT mengangkat mereka yang beriman di kalangan kamu dan mereka yang berilmu darajat dengan kelebihan-kelebihan. Seterusnya waqala ta'ala innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya adalah ulama. Ini dalam ayat ini kena baca dulu. Jangan baca innama yakhshallahu. Jadi Allah yang takut kepada kita. Kalau kita kata innama yakhshallaha, jadi kita yang takut kepada Allah. Okey. Silap lagi kadang-kadang baru kita silap. Okay. Jadi kita Rabbi zidni ilma. Boleh baca dalam surah Al-Kahf. Dalam ayat panjang yang menyebut fata'ala Allahul malikul haqq wa la taj'al bil Qur'an wa la taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maka menghadiri Allah yang sebenar-benarnya dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum sempurna mewahyukannya kepada kami. Jadi janganlah kamu baca Quran sebelum maksudnya ialah sebelum malaikat Jibril asal dengan jelas kami yang faham. Baca saja boleh pahala tak? Kerana Al-Quran ini adalah mukjizat yang mempunyai dua ciri. Yang pertama disebut sebagai mukjiz, yang kedua disebut sebagai mu'athir. Bermakna kalau kita baca sudah ada kesan pada kita. Kesannya ialah boleh pahala. Kesannya ialah jiwa kita tenang. Tapi kita nak yang kedua, yang pertama tadi mukjiz. Dia boleh meyakinkan kita, dia boleh mencabar kita, dan tak ada orang boleh mencabar Al-Quran. Bermakna Al-Quran ini sumber yang benar-benar kuat, benar-benar meyakinkan kita, yang boleh memberi hidayah petunjuk kepada kita. Jadi dua kali kita kena jadikan Quran. Oleh sebab itulah anak syurkan supaya dalam hidup kita ni, kalau boleh sekali dalam seumur hidup kita khatam terjemahan Quran. Baca Quran bulan Ramadan ni 5 kali boleh khatam, InsyaAllah. Tapi kadang-kadang kita terlepas untuk baca, untuk faham sedikit. Kalau boleh sekali seumur hidup, daripada awal apa lagi kita boleh khatam terjemahan Quran. Sikit-sikit tak apa, tak payah banyak-banyak. Okey. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah padaku ilmu pengetahuan. Jadi kita sentiasa minta dengan Allah SWT supaya Allah tambah. Sebab kita belajar semua orang duduk sama je, tapi pemahaman berbeza. Sebab itulah kita minta dengan Allah SWT supaya diberi pemahaman oleh Allah SWT kepada kita, sebagaimana Nabi SAW mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Menyebabkan Ibnu Abbas walaupun dia masih muda, tetapi pandangannya hebat, tafsirnya hebat, menyebabkan sentiasa dirujuk oleh para sahabat. Sayyidina Umar umpama dia minta pandangan sahabat, minta pandangan sahabat, kemudian dia tanya Ibnu Abbas. Kenapa? Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasti hebat doa Nabi, mustajab doa Nabi. Jadi sentiasalah kita minta dengan Allah supaya kita diberi ilmu oleh Allah, kerana ilmu ini milik Allah. Diberi ilmu yang bermanfaat. Sentiasalah kita minta Allahumma zidna ilma, ataupun Allahumma 'allimna mimma yanfa'una. Ya Allah, ajarlah kepada kami apa yang bermanfaat kepada kami, wa nafi'na mimma min ilman nafi'ah, supaya beri manfaat daripada ilmu yang bermanfaat. Okey. Kemudian disebut qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Adakah sama di antara mereka yang mengetahui dan mereka yang tidak mengetahui? Memang tak sama. Okey. Kemudian disebut dalam ayat Quran juga, yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat mereka yang beriman dan mereka yang diberi ilmu dengan darajat yang begitu banyak. Okey. Innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah SWT di kalangan hamba-Nya ulama. Sebab itulah ilmu ini dia boleh membawa kita takut kepada Allah. Okey, kalimah yang digunakan di sini yakhsha, khasyah, fi'il madhi, fi'il mudhari' adalah yakhsha. Khasyah ini dia ada takut, ni ada 3 kategori. Yang pertama takut secara umum disebut khauf. Istilah masyarakat dia akan partikel.
Khauf kita baca li'ila fi quraish ila fihim rihlat asyita was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Takut secara umum khauf. Takut, ada orang takut gelap, ada orang takut tengok lipat. Jadi takut secara umum khauf. Okey. Yang kedua ialah takut apabila kita ada maklumat. Ini dinamakan khasyah, yakhsha. Yakhsha adalah kita takut sebab kita tahu. Sebab apa? Jadi innama yakhsha, dia takut kepada Allah. Min ibadihi ulama, di kalangan hamba-Nya dia. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah siapa. Dia tahu Allah SWT ini hebat setara mana, sejauh mana. Menyebabkan dia takut kepada Allah. Kenapa? Kerana dia tak boleh nak lari daripada Allah. Sebelum kita buat, telah diketahui segala-galanya. Sudah ada ilmu Allah. Kita nak tipu siapa kan? Dan kita ada mahkamah. Mahkamah di dunia, mahkamah di akhirat. Mahkamah di akhirat itu yang kita takut. Kita boleh lepas dunia, tapi tak lepas di akhirat. Jadi, yakhsha. Yang ketiga adalah, kalimah yang ketiga lagi memberi kesan pada kita disebut sebagai syafaqah. Syafaqah takut juga. Takut setelah kita benar-benar mengatakan mengetahui, bukan saja tahu, bahkan kita menyaksikan sendiri. Contohnya ialah langit dan bumi dan gunung gana. Dia bila diberi amanah oleh Allah SWT, mereka takut. Sebab bukan saja takut, mereka takut akibat daripada tak pikul amanah ini. Kenapa? Kerana mereka menyaksikan umat-umat terdahulu bagaimana mereka ini sentiasa mendapat bala daripada Allah kerana keingkaran mereka. Sebab itu disebut inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kalimah wa ashfaqna minha. Ana tengok dalam surah Al-Qasas kata silakan. Cuba cek lagi. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sungguhnya kami bentangkan amanah. Maksud itu amanah kepada langit, bumi dan gunung gana. Wa ashfaqna minha. Okey. Fa'abaina an yahmilha. Mereka enggan nak berpikul amanah ini. Sebab apa? Wa ashfaqna minha. Syafaq. Kerana mereka bukan sekadar tahu kalau tak laksanakan amanah ini turun, dan mereka benar-benar kata menyaksikan, mempunyai pengalaman, melihat bagaimana azab Allah SWT apabila tidak melaksanakan tugas tersebut. Ini dia ada kalimah, tahap-tahap dia takut. Takut pertama secara umum, takut kedua lepas kita takut. Sebab itulah lepas kita mengaji dia takut. Tapi takut yang lebih lagi ialah kita kena sedar sendiri, tengok sendiri bagaimana umat-umat terdahulu yang telah dimusnahkan oleh Allah lagi timbul rasa takut kita pada Allah. Okey. Jadi kita sempat ambil satu hadis pada pagi ini. Itu hadis pertama. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, hadis pertama nomor 1046. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lain. Man yuridillahu bihi khairan, sesiapa yang Allah inginkan kepada ini kebaikan, yufaqihuhu fid din, Allah faqihkan, fahamkan terhadap agama. Jadi kita nak pemahaman. Kadang-kadang orang ngaji agama ada, tapi tak faham sangat agama. Memang dia faham apa dia bincang, tapi kehendak agama menyebabkan asalnya lebih kuat orang lain. Bermakna mungkin orang lain, tapi dia beri pemahaman oleh Allah tentang agama. Ini kita minta supaya kita diberi pemahaman. Yang pemahaman ini akan membawa kesan pada kita ialah kita hidup dengan hidup agama. Okey. Alami satu lagi. Okey. Yang kedua ialah hadis dengan 147. Wa Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalu ma ba'athani Allah min al-huda wal 'ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Bandingan Allah SWT hidayah dan ilmu seumpama ghaithin, hujan, asaba ardan yang menimpa. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang nak cuba attach sekali dengan terjemahan dia. Ada cari terjemah dua. Okey. Fakanat minha ta'ifatun. Jadi bandingan
ilmu dengan hidayah Allah SWT ini seumpama hujan yang menimpa bumi. Fakanat min ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma' fa anbatatil kalam. Jadi salah satunya ialah bandingannya ialah karena bumi ini thayyibatun. Bumi ini adalah tanah yang subur, yang baik. Qabilatil ma' menerima air fa anbatatil kalam dan dapat menumbuhkan tumbuhan, menumbuhkan rumput. Jadi apa manfaat yang dia dapat? Okey, dia akan dapat manfaat. Wal masdul katsir. Wa kana minha al-jadid amsakatil ma. Dan nanti juga di kalangannya ialah al-jadid yang kita kata tidak dapat menumbuhkan ataupun yang kering kontan. Tapi amsakatil ma dapat menampung air. Ada tempat yang ada boleh menampung air. Fanafa'allahu biha an-nas, maka Allah Subhanahu wa taala beri manfaat kepada dia akan manusia. Jadi manusia boleh ambil, boleh syaitan minum air. Kalau yang tadi kita boleh menumbuhkan pokok kita boleh makan bila dia berbuah, dan binatang boleh tumpang sekali, boleh berteduh, jadi macam-macam. Tapi yang kedua ini walaupun dia tidak menumbuhkan tumbuhan, tapi dia boleh tampung air. Jadi kita boleh manfaat juga walaupun sedikit. Okey. Fasyaribu minha wasaqam wazaram. Dan maka mereka akan makan daripadanya. Mereka boleh sakau ini adalah mereka boleh ambil air untuk minum dan untuk kegunaan mereka. Wazaram, dan mereka boleh ambil air tadi untuk nak bercucuk tanam, untuk siram, tumbuh-tumbuhan mereka. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Jadi ada satu lagi ta'ifah yang ketiga, ukhra, innama hiya qi'an, sesungguhnya ia adalah qi'an. Jadi qi'an ini iaitu tanah yang dalam kering kontan tapi tak boleh menampung air. Yang nak tanam pun tak tumbuh-tumbuhan. La tumsiku ma'an, tidak boleh memegang air, maksudnya adalah tidak boleh menampung air. Wala tumbitul kalaan, dan tidak boleh menumbuhkan tumbuhan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Inilah bandingan mereka yang faqih, yang memahami pada agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, dan mengambil manfaatnya apa yang Allah utuskan aku dengannya, yaitu dengan agama. Okey, fa'alima wa'alam. Jadi kategori pertama adalah fa'alima. Dia dan menerima air, maksudnya menerima ilmu. Fa'alima wa'alam, dan dia mengajar lagi, beri manfaat pada orang dengan tumbuh-tumbuhan tadi. Dengan tumbuh pokok orang boleh manfaat. Okey. Wa mithlu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan begitu juga mereka yang tidak mengangkat bidzalika ra'san, dirinya, walam yakbar qudallah allazi ursiltu bihi. Begitu juga mereka yang tidak ambil manfaat sedikit pun daripada ilmu, sebagaimana tanah poros tadi yang tidak dapat menampung air dan tidak dapat menumbuhkan tumbuhan, bermakna dia tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Untuk dia pun dia tak dapat, ada segi hidayahnya, dan untuk orang pun dia tak boleh bermanfaat. Jadi okey. Sedangkan inilah peluang yang telah nak sebut tadi. Dengan ilmu ini ataupun dengan pengetahuan agama, dengan hidup agama ini menguntungkan kita. Sebab apa? Sebab dosa kita sentiasa diampunkan oleh Allah, pahala kita sentiasa masuk dengan kita menggunakan ilmu. Tak semestinya hanya sikit je. Dengar dua kata balik, saya baru kata. Nasihat kepada siapa saja yang kita jumpa, maka kebaikan dia buat kerana kita yang beritahu nasihat kita akan dapat. Tak boleh. Jadi inilah hebatnya ilmu yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi ada dua perangan besar yang kita sebut sebelum ini yang boleh menguntungkan kita, boleh menjadikan kita percaya, boleh menjadikan kita memiliki ketakwaan, istiqamah. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Mudah-mudahan sentiasa kita pegangkan dua perkara tersebut, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat kemenangan, kekuatan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah dalam pertemuan akan datang kita sambung bahagian ini, dan kita terus pada satu lagi bahagian yang kedua adalah tentang yaitu kitab At-Tahmid wa Syukur. Jadi kita sambung sekarang.
Oleh sebabnya untuk kali pertama ini saya jelaskan di awal tadi panjang sedikit tentang kelebihan kita berpegang agama. Jadi soal penampilan kita sampaikan. Penampilan sedikit sebanyak yang kita bincang pada kali ini dapat memberi manfaat pada kita, ditambah pula dengan kelebihan Ramadan. Yang telah dijanjikan dengan berbagai kelebihan, mudah-mudahan insya-Allah kita diberi kelebihan, kekuatan, keberkatan, hidayah, taufik, dan juga hidayah dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi kita akhirnya sampai majlis dan surah. Subhanallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا من الناجين والفائزين في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من الناجين والفائزين في الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا